Assalamualaikum. Saya ucapkan selamat sejahtera kepada semua rakyat Malaysia, terutama umat Islam yang sedang mengikuti program Tahsinul Ibadah. Jadi mudah-mudahan pertama sekali kita minta supaya kita dapat berusaha terus meningkatkan lagi, lebih-lebih lagi kita berada di awal tahun ini untuk kita tingkatkan rasa syukur kita dan amal ibadat kita kepada Allah SWT. Jadi dalam siaran IKIM kita ialah saya seperti mana apa yang saya perkatakan pada minggu lepas, iaitu kita dikehendaki supaya memperbanyakkan amal dalam mentahsinkan ibadah, amalan solat kita selain daripada solat fardu yang 5 waktu, maka di sana solat-solat sunat yang perlu juga mendapat tempat. Kita jangan hanya berhenti pada solat fardu. Solat-solat sunat perlu juga kita berikan perhatian, kerana ini adalah satu keuntungan kita, terutama bila kita nak solat sebelum dan selepas yang dipanggil rawatib, yang seperti mana kita sebut dulu, itu juga satu perhatian. Jadi di antara solat sunat yang saya sebut ialah solat sunat witir. Sunat witir ni solat yang terpenting selepas solat fardu. Kerana pada setengah-setengah mazhab meletakkan witir ni di tahap sebagai suatu yang wajib, kerana mereka membahagikan amal kepada 3, fardu, wajib dan sunat. Maka wajib di tengah antaranya ialah solat sunat witir. Walaupun dalam mazhab kita witir ni suatu yang dituntut sangat, jangan sampai kita tinggal. Bahkan sebaiknya kita melakukan solat witir, kerana disebut dalam hadis, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir dan dia suka kepada witir. Mana Allah itu tunggal, dia suka kepada amalan ibadat witir. Dan witir ni satu ibadat yang bermula dengan masuknya dengan perbuatan solat isyak. Apabila kita melakukan solat isyak, walaupun waktu sebelum isyak, sebagai contoh, kita dalam musafir, maka kita buat jamak takdim maghrib dan isyak. Dengan perbuatan solat isyak, maka masuklah solat witir sehingga sebelum terbitnya fajar pada besoknya. Maksudnya walaupun belum lagi waktu isyak tu masuk. Walaupun kerana masuknya witir ialah dengan perbuatan solat isyak. Bila dah solat isyak, masuk witir, walaupun isyak belum masuk. Gambaran dia ialah seperti seorang yang melakukan jamak lah. Kalau tanpa jamak, dia tak boleh buat untuk mendahulukan solat. Dan solat ini sekurang-kurangnya 1 dan sepanjang-panjangnya 11 dan seeloknya 3. Jadi kalau kita dapat buat setiap malam, dengan mana kalau kita memang menjadi kebiasaan bangun di lewat malam dalam ibadat tahajud dan sebagainya, maka kita lewatkan witir. Jadikan sebagai penutup ibadat malam kita witir. Tetapi kalaulah kita kadang-kala meragui kedudukan, boleh jaga ke tak boleh jaga, maka di ketika itu eloklah kita selesaikan selepas isyak solat witir kita. Dan sebaik-baiknya witir ni kita buat, kalau nak buat satu pun kita gabungkan dengan sunat-sunat yang lain, supaya tidak nampak satu itu bersendirian. Contohnya ba'diyah isyak dan witir 1 boleh. Tapi kalau nak lebih baik, kita buat 2 muqaddimah witir diikuti dengan 1 witir. Makna 3 witir, 2 salam. Itu adalah ibadat yang baik sebelum kita tutup malam kita dengan tidur dan sebagainya. Dan ada pula di kalangan pendengar ni kadang-kadang rasa ada yang menyatakan bahawa kalau witir 1 rakaat saja makruh. Bagaimana tu Ustaz? Ya, makruh ni apabila dibuat 1 tanpa disandarkan kepada solat-solat yang lain. Contohnya kalau dia buat hanya 1 rakaat selepas isyak, tanpa disandarkan sebelumnya dengan solat isyak, ba'diyah isyak, atau solat taubat atau solat hajat, buat 1 saja, itu makruh. Tetapi kalau dia buat dengan mana-mana solat sunat yang lain dan ditutup dengan 1, maka itu tidak makruh. Dan mungkin juga Ustaz, sebelum kita kepada pendengar kita di talian di 0362051500, Ustaz nak tanya juga berkenaan dengan solat witir ni, apa sebenarnya falsafah di sebalik solat witir sebenarnya Ustaz? Dia adalah satu ibadat yang kita nak jadikan dia penutup malam. Bila kita dah
sibuk dengan siang, penat dengan kerja. Bila malam ni kita beribadat, maka kita akhirkan 1 rakaat sebagai seolah-olah kita sedang membalikkan diri kita atau memulangkan roh kita kepada Allah, menyerah semula. Mana kita buat, ya Allah, inilah satu penutup ibadat malam. Jadi ibadat witir di satu, cuma dicampurkan dengan mukaddimah dia yang membawa sampai kepada 11 atau 9 atau 7 atau 5 atau 3. Baginda suruh kita buat dalam jumlah-jumlah ini. Jadi kalau buat dalam jumlah ini, boleh buat dengan bentuk 1 salam, 11 rakaat, atau 9 rakaat 1 salam, atau 7 rakaat 1 salam, ataupun 5 rakaat 3 rakaat, boleh, tak ada masalah. Yang penting dia mestilah ganjil dan sebaik-baiknya 1 yang di akhir. Ganjil tu ya Ustaz ya. Dan waktu ini sebenarnya ramai pendengar-pendengar kita sudah pun berada di talian. Kita ke pemanggil pertama untuk tahsinul ibadah hari ini. Assalamualaikum, siapa di talian waktu ini? Bersedia akan pendengar. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Zamila dari Ketua. Tutup radio Zamila. Sudah ya. Okey. Silakan soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz tentang, bukan solat witir, tapi tentang apa ni, kan bila kita solat orang perempuan pakai telekong. Ya, saya. Jadi bila pakai telekong, kadang-kadang ada telekong yang jarang. Jadi bila telekong yang jarang tu, kadang-kadang bila solat kadang pakai lengan pendek, nampak aurat kan. Jadi saya nak tanya Ustaz, macam mana dengan pemakaian yang macam tu? Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Bagaimana tu Ustaz? Pakaian yang jarang dalam kita melakukan ibadat solat, kita pakai kain telekong yang jarang ataupun apa saja yang kita pakai, selagi tidak menampakkan warna kulit. Mungkin nampak bentuk, mungkin nampak kulit yang tidak seperti warna asal, maka itu tidak ada masalah. Macam ada orang pakai pakaian yang ketat, dengan tudung yang ketat, baju, seluar, stukin, yang mana dia tak pakai telekung biasa, tapi telah menepati aurat yang dikendaki. Walaupun di sana kelihatan bentuk, segi pemakaian macam ini solatnya sah. Cuma kalau berjalan tu lain masalah, tapi segi solat sah. Yang dituntut ialah kita menutup warna kulit, iaitu kalaupun dengan jarang, selagi warna kulit tak kelihatan, nampak tangan tapi tak nampak warna tangan, nampak bentuk tapi tak nampak warna dia, maka itu pemakaian seperti itu sah, tidak ada masalah. Masih mana kalau kita solat dengan kain telekong yang nipis tadi, kedudukan solat kita sah. Ya, itu dia. Dan waktu ini kita nak raikan lagi rakan pendengar kita di talian. Waktu ini panggilan seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di sana? Saya Nordin. Ya, Cik Nordin, teruskan bercakap dengan Ustaz. Saya Nordin dari Singapura. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Kalau kita sembahyang witir tu, Ya. bila kita baca tahiyat, Ya. adakah setakat tahiyat awal aja cukup, lepas tu kita terus bersalam? Apakah betul kita sampai akhir tahiyat? Ya. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalahnya ialah, mungkin kalau ada orang nak bertanya, apakah kita buat 3 rakaat 2 tahiyat atau memadai dengan 1 tahiyat? Contohnya kalau kita buat 3 rakaat, kita nak buat tahiyat 2 kali atau 1 kali. Kalau kita buat 5 rakaat, berapa tahiyat? Kita buat 7 rakaat, berapa tahiyat? Ataupun 9 rakaat, 11 rakaat. Jawapannya tahiyat ni sekurang-kurangnya sekali. Kalau kita buat 3, sekali tahiyat pun dah cukup. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga kita buat tahiyat. Dan tahiyat tu tahiyat akhir. Mana bila baca tahiyat akhir ni, dia kena baca sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu rukun. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu ab'ath. Kalau dia sampai di situ dah cukup, walaupun 1 tahiyat. Dia buat 3, 1 tahiyat. Buat 5, 1 tahiyat. Buat 7, 1 tahiyat. Buat 9, 1 tahiyat. Buat 11 pun 1 tahiyat. Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau dia nak buat 2 tahiyat pun boleh.
Sebaik-baiknya 2 tahiyat ni ialah di 2 rakaat akhir. Contoh kalau buat 3, maka rakaat pertama tak ada, rakaat kedua tahiyat awal, rakaat ketiga tahiyat akhir. Boleh. Kalau dia buat salam tu Ustaz. Satu salam. Kalau dia nak buat 1 salam, 3 2 tahiyat boleh. Ataupun dia buat 5, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat tahiyat awal, rakaat kelima tahiyat akhir. Ataupun 7, rakaat ke-6 tahiyat awal, rakaat ke-7 tahiyat akhir. Dia tidak boleh buat lebih daripada 2. Jangan dia buat 5 kali tahiyat, buat 7 kali tahiyat, tak boleh. Buat 3 pun tak boleh. Jangan dia buat rakaat pertama tahiyat awal, rakaat kedua tahiyat tengah, rakaat akhir tahiyat akhir, tak boleh. Dia hanya boleh buat 2 saja kalau 3 rakaat dan lebih, dan tidak boleh lebih daripada 3. Bermakna 2 tahiyat sahaja, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau dia buat tahiyat akhir saja pun dah mencukupi, tidak ada masalah. Dan kalau buat 2 salam bagaimana Ustaz? Kalau 2 salam lagi senanglah. Dia buat 2 rakaat tahiyat akhir, kemudian 1 rakaat 1 tahiyat. Itu boleh penutup. Jadi 2 rakaat tu diniatkan sebagai muqaddimah witir, dan 1 rakaat itulah penutup witir dia, 1 tahiyat. Mana lagi elok sebenarnya Ustaz? Yang baiknya dia buat putus. 2-1 lebih baik daripada 3 dalam sekali bagi salam. Itu dia. Dan waktu ini kita nak raikan juga rakan di SMS kita Ustaz, daripada Muhammad Nazri Ahmad. Dia kata, adakah solat witir disunatkan ada doa kunut? Solat witir ni akan menjadi suatu yang disunatkan kunut pada separuh akhir Ramadan. Iaitu solat witir, kalau kita lihat, dia adalah satu solat yang disunatkan bersendirian. Buat bersendirian. Melainkan kalau kita berada di bulan Ramadan, maka disunatkan berjemaah. Kalau kita ada 2 pilihan, kalau kita boleh buat di akhir malam bersendirian, dan buat sebelum tidur malam berjemaah, maka di sini diutamakan akhir malam. Kalau kita susah nak bangun di akhir malam, maka kita buatlah berjemaah di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan berjemaah, bulan lain tak disunatkan. Dan bila kata di bulan Ramadan, maka di separuh akhir Ramadan, iaitu malam 16 sampai penutup, disunatkan ada qunut pada rakaat akhir selepas rokok dalam i'tidal. Itu dipanggil qunut dalam witir. Ya, bulan Ramadan saja ya. Dan waktu ini kita nak raikan lagi rakan pendengar kita di talian, pemanggil seterusnya untuk tahsinul ibadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Saya Puan Ana daripada Shah Alam. Silakan Puan Ana, terus bercakap dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya, contoh lepas sembahyang Isyak saya buat solat witir. Ya. Kemudian saya tidur, saya bangun nak buat sembahyang tahajud pula. Ya. Lepas tu kena buat sembahyang witir lagi ataupun macam mana? Sebagai penutup ya. Terima kasih atas soalan. 2 kali witir ke ataupun sekali cukup yang sembahyang Isyak tadi tu? Terima kasih atas Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi kita kata witir ni seperti dalam hadis Nabi kata la witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau kita dah buat selepas Isyak, kita lepas Isyak, kita buat ba'diyah Isyak, kita buat witir 1 rakaat. Kemudian bila kita bangun malam, kita buat ibadat lain. Buatlah apa ibadat pun. Kemudian kalau kita nak buat witir, maka kita tambah je lagi 2 rakaat, jadikan 3. Tambah lagi 2, jadikan 5. Tambah lagi 2, jadikan 7. Tambah lagi 2, jadikan 9. Jadikan 11. Mana muqaddimah witir ni yang ditambah. Adapun yang 1 itu tak ada dia. Kita sekali saja 1 yang kita dah buat lepas Isyak. Mana selepas tu bila kita bangun, kalau kita nak buat witir, witir tu disebut sebagai muqaddimah witir. Muqaddimah witir ni tidak menjadi hal kalaupun 1 tu didahulukan, 2 ni dikemudiankan, ataupun 4 ataupun 6, kerana dia akan mengambil jumlah keseluruhannya daripada lepas Isyak tadi, dan keseluruhannya ialah jumlah dia ganjil. Jadi dia tidak semesti berturut-turut. Kita buat 1 dulu bersama dengan ba'diyah Isyak, kemudian yang lainnya muqaddimah kita buat di lewat malam, tidak ada masalah. Jadi tetapi tidak ada istilah yang kita nak kena buka dan tutup. Pada setengah orang kata kita buat 1 semula, kemudian last sekali buat lagi 1. Tidak. Witir ni hanya sekali saja, iaitu 1 rakaat yang telah kita buat tadi bersama dengan solat Isyak. Itu dia. Alhamdulillah, merungkai persoalan sebenarnya. Dan daripada Sofia Murisha di FB kita, Ustaz, ada 2 soalan. Dia kata soalan pertama,
pertama, perlu ke baca doa iftitah pada rakaat witir yang terakhir? Misalnya kalau 3 rakaat, 2 salam, pada rakaat yang ketiga tu perlu ke doa iftitah. Itu soalan pertamanya. Dan jika selepas solat isyak tapi tak buat solat sunat sebelum dan juga selepas isyak, boleh ke terus buat solat witir ini? Bagaimana Ustaz? Baik. Kita kata kalau kita buat solat, doa iftitah adalah suatu yang disunatkan dalam kita memulakan solat. Tak kira solat fardu ataupun solat sunat, doa iftitah boleh kita jadikan sebagai muqaddimah. Selepas kita takbir, kita baca doa iftitah, baca a'udzubillah, dan kita terus baca Fatihah. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Cuma dalam solat jenazah saja tak dituntut kita baca doa iftitah. Jadi kalau kita bangun buat satu, kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah, kita baca surah, maka tidak jadi masalah. Boleh sebenarnya kita buat doa iftitah tadi dalam solat-solat ini. Adapun kalau kita buat lepas isyak satu saja, itu yang kita kata makruh. Kalau kita tidak sandarkan ataupun kita tidak cantumkan dengan mana-mana solat yang lain, seeloknya dibuat ba'diyah isyak 2. Kemudian kalau dia rasa tak cukup masa ataupun tak cukup ruang, dia buat satu saja dengan 2 ba'diyah dan 1 witir. Itu boleh. Kalau buat satu saja tanpa sebelumnya, maka itu dikatakan makruh. Ya, itu dia. Dan waktu ini kita nak raikan lagi rakan pendengar kita di talian waktu ini yang memanggil kita untuk tahsinul ibadah. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Ana daripada Gombak. Silakan Ana. Saya nak tanya berkenaan dengan masbuk. Maksudnya saya datang masjid tu imam dah sujud. Jadi kalau saya masuk waktu tu, adakah dia dikira dalam satu rakaat ataupun saya kena tunggu untuk rakaat yang berikutnya? Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi kita bila masuk dalam masjid, sebaiknya kita terus menyegerakan penglibatan kita dengan solat berjemaah. Walaupun imam sudah sampai ke sujud, kita nampak bahawa kita sempat untuk takbir dan sujud, maka seeloknya kita takbir dan sujud dan ikut imam. Walaupun itu sujud akhir, kita turun sujud, imam bangun, kita bangun bersama dengan imam. Kalau kita takbir, elok kita nak turun sujud, imam bangun. Jangan kita turun sujud terus. Bila kita nak turun, imam bangun, kita patah balik, berdiri sama dengan imam. Kerana kita tak perlu lagi nak buat sesuatu yang sudah pun terlepas daripada waktunya. Jadi bila Allahu Akbar, apa keadaan yang sedang imam berada padanya, itulah keadaan kita. Allahu Akbar, selepas takbir, imam sedang rokok, dikir dapat rakaat. Tapi kalau kita bukan rokok, imam dalam i'tidal, imam dalam sujud, imam dalam duduk atau duduk sujud, atau imam sujud yang kedua, maka kita takbir Allahu Akbar terus. Kalau sekali-sekali duduk, maka itu tak dapat rakaat. Kita hanya nak bagi bertepatan dengan imam. Bila katakan imam duduk tahiyat akhir, kita takbir Allahu Akbar terus duduk. Kalaulah sempat duduk, tapi kalau tak sempat, sebagai contoh, Allahu Akbar, imam bagi salam, maka dah putus kita dengan imam. Tak perlu kita duduk dan terus kita mengatur untuk meneruskan lagi solat kita yang berikutnya. Jadi maknanya apa yang perlu kita lihat, bila kita takbir, di mana imam, di situlah tempat kita ikut. Teruskan saja ya Ustaz. Dan waktu ini kita nak raikan juga di SMS kita daripada Puan Noranita Saidin. Dia kata mohon pada Ustaz untuk ulang sunat-sunat solat-solat sunat rawatib yang 10 rakaat yang sangat-sangat dituntut, dan boleh tak kalau solat witir ni dilakukan lebih kurang pada pukul 5 pagi ataupun waktu yang begitu hampir dengan waktu solat subuh ni Ustaz? Mengenai dengan solat sunat rawatib, ini memang selalu sangat disebut dan dalam kitab ulama diperbahaskan, iaitu 10 rakaat yang dituntut dipanggil sebagai sunat muakkad. Makna suatu yang jangan kita tinggal walaupun kita dalam perjalanan, iaitu 10. Mana dia 10? 2 rakaat sebelum solat fajar atau solat subuh, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas solat zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ini dipanggil sunat muakkad yang dituntut sangat, 10 rakaat. Adapun 12 lagi dipanggil ghairu muakkad,
Kalau kita tak ke mana-mana, buat. Kalau kita dalam perjalanan, dibolehkan kita tidak buat. 12 rakaat, iaitu 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak, 2 rakaat sebelum dan selepas solat zuhur. Maksud zuhur tadi buat 2, buat lagi 2. Kalau hari Jumaat, buat solat sunat sebelum Jumaat 2, buat lagi 2. Dan selepas Jumaat atau selepas Zuhur, buat 2 dan tambah lagi 2. 2 yang kedua tu ghairu muakkad. Dan 4 rakaat 2 salam untuk solat sunat asar. Ini adalah solat sunat yang dituntut kepada kita sebagai rawatib kita. Itu dia. Dan bagaimana kalau dengan solat witir tadi, berada di hujung? Kalau solat witir, kita kata bila masuk witir dengan perbuatan isyak. Bila habis witir, sehingga sebelum terbit fajar. Mana terbit fajar ialah masuknya subuh. Jadi sebelum subuh kita dapat buat witir, sempurnakan solatnya, maka solat kita sah dan menepati apa yang dikatakan masa. Kalau kita terlepas, kadang-kadang kita jaga-jaga dah tak sempat nak buat witir, kita buat solat subuh, kemudian kita qada witir kita. Boleh kita qada witir yang kita tertinggal. Itu dia. Dan waktu ini kita nak raikan lagi rakan pendengar kita di talian ya Ustaz ya. Waktu ini siapa di sana? Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Zila dari Sabah. Ya, teruskan Zila. Nak tanya Ustaz. Ya, saya. Boleh tak kalau kita buat solat sunat sebelum Zuhur 4 rakaat dengan 1 salam tanpa tahiyat awal, dan seterusnya untuk solat sebelum asar, solat sebelum selepas Zuhur, selepas maghrib, selepas isyak. Boleh tak kita buat 4 rakaat terus 1 ya? salam tanpa tahiyat awal? Terima kasih. Sama-sama. Baik, solat sunat sebelum zuhur kalau dibuat 4 rakaat 1 salam, jawapan dia boleh. Solat sunat selepas zuhur kalau dibuat 4 rakaat 1 salam pun boleh. Solat sunat sebelum asar 4 rakaat 1 salam pun boleh. Tapi selepas maghrib tak boleh kita buat 4 rakaat 1 salam. Selepas isyak tak boleh kita buat 4 rakaat 1 salam. Kerana sunat yang dituntut selepas maghrib 2 rakaat. Selepas isyak 2 rakaat. Dan sebelum asar sebenarnya 4 2 salam. Sebelum zuhur juga 4 2 salam. Tapi kalau kita buat 1 salam, hukum dia boleh. Tapi maghrib dengan isyak kita jangan buat 4 1 salam. Kita buat 2 rakaat saja. Kerana sunat ba'diyah isyak 2 rakaat. Sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Jadi kalau nak buat lebih, kita niat sebagai sunat mutlak, sunat qiyam, maka buatlah berapa rakaat pun tak ada masalah. Dan waktu ini daripada Suhaimi Ibnu Abbas di FB, Ustaz kata macam mana kalau terlupa tahiyat awal pada rakaat kedua, selepas itu buat rakaat ketiga dengan tahiyat awal tu dengan untuk rakaat ketiga, dan seterusnya pada rakaat keempat tahiyat akhir dan sujud syahwi. Nak tahu pencerahan daripada Ustaz sendiri bagaimana? Ini kalau kita kata terlupa tahiyat awal rakaat keempat, maka kalau solat fardu lah, solat zuhur, solat asar, solat isyak, kita terlupa nak buat tahiyat awal. Apa yang kita sedar, kita sampai tahiyat akhir. Tahiyat awal kita tak buat, maka kita disunatkan melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Maknanya macam ada orang dia duduk tahiyat awal, dia duduk tapi tak baca. Ada orang baca tapi tak sempurna duduk, maka disunatkan dia buat sujud sahwi sebelum salam. Kalau dia buat, kalau dia tak buat, dia lupa juga, dia hanya buat tahiyat akhir dan bagi salam, maka kedudukan solatnya sah. Kerana tahiyat awal bukanlah suatu rukun, tetapi sebagai suatu ab'ad dalam solat. Masih lagi di tahiyat awal ni Ustaz ya, daripada SMS kita, rakan kita di SMS, dia tanya bagaimana kalau rakaat pertama terbuat tahiyat awal, kemudian teringat ketika itu masih rakaat pertama, jadi rakaat kedua bagaimana dan seterusnya. Kalau kita solat maghrib, katakan kita terlupa, kita buat tahiyat awal di rakaat pertama, kalau sengaja batal. Tapi kita tak sengaja, kita confuse, kita dah rasa macam 2, kita pun buat tahiyat awal. Elok selesai tahiyat awal, kita bangun, baru kita sedar bahawa kita berada rakaat pertama. Maka bila datang rakaat kedua nanti macam mana? Kita kata rakaat kedua, buat rakaat kedua. Yang mana tahiyat awal rakaat kedua adalah suatu yang disunatkan. Adapun tahiyat awal pada rakaat pertama tadi, itu dianggap lara.
Kerana itu benda yang tak disengajakan, benda yang kita lupa, itu dimaafkan. Tetapi kedudukan rakaat kedua itu seperti biasa. Tahiyat awal adalah sunat dan menjadi ab'ad dalam solat. Maka dia buatlah tahiyat awal. Jangan nanti dia faham, dah terbuat tadi rakaat pertama, rakaat kedua tak perlu lagi buat. Tak. Rakaat kedua, rakaat pertama. Cuma kesilapan berlaku tadi, itu dimaafkan. Dan daripada Siti Aisyah Zakaria di FB kita, Ustaz, berkenaan dengan solat witir juga. Kalau kita buat solat sunat witir 3 rakaat, maknanya 2 tambah 1. Bila dah selesai 2 rakaat pertama tu, tiba-tiba rasa nak buang air, ya, boleh ke kita berhenti dulu dan sambung semula 1 rakaat lagi tu? Macam mana tu, Ustaz? Jadi kalau tidak jarak yang tidak panjang, memutuskan, maka boleh kita sambung cepat-cepat, kita buang air, datang solat, sempurnakan 1 rakaat, boleh. Tapi kalau kita buat 2, kemudian nanti malam kita nak bangun buat 1 saja, maka seeloknya kita buat dulu apa-apa mukaddimah di awal, barulah kita buat dengan 1 itu. Dan soalan keduanya mengenai solat qada, macam mana nak ganti balik sedangkan tak ingat berapa waktu yang ditinggalkan, dan bolehkah dilakukan pada bila-bila masa, termasuk waktu yang dilarang solat, Ustaz? Masalah qada ni kita tidak boleh jadikan alasan bahawa kita tak ingat. Sepatutnya kita kena ingat imbas semula. Allah bagi kita ingatan. Kita boleh ingat di mana sekolah kita dulu. Kita boleh ingat di mana ada orang pernah ambil duit kita, pernah ambil hutang daripada kita. Kita boleh ingat banyak benda. Kita bukan terus lupa. Walaupun 50 tahun satu orang kata saya tak boleh ingat. Tak mungkin begitu. Kalau dia beri tempuan dan duduk, dia buat satu pengiraan, dia akan ingat. Saya usia balik, katakanlah anggap 15 tahun. Kalau sekarang dah 50 tahun, maka di sini ada berapa? 35 tahun. Maka dia boleh kira lah, untuk dia buat ibadat hari pertama 5 waktu, dia buat 5 waktu ikut tertib. Hari kedua, hari ketiga, masalahnya sekarang kita tak ada rekod, kita tak tanda. Mungkin kita rekod dalam diary kita, okey, hutang ni dah selesai, okey, dia ni dah bayar hutang, okey, ini itu, ini kita punya temu janji doktor, ini semua kita rekod. Tapi bab solat kita tak rekod. Ini yang kita, sikap kita, kecuaian kita di sini. Kita kena rekodkan. Okey, dah selesai untuk sebulan, dah selesai untuk setahun, tinggal lagi 14 tahun, dah selesai untuk 2 tahun, tinggal lagi 13 tahun. Begitulah kita rekodkan. Kita buat suatu dilihat macam ada kesungguhan kita. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Ya, itu dia. Semua benda ada, boleh dimuhasabah, boleh dikira dan boleh dihisap, ya Ustaz, ya? Ya, saya. Dan waktu ini kita nak raikan lagi rakan kita di talian bertalu-talu waktu ini untuk tahsinul ibadah. Assalamualaikum, siapa di sana? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa tu? Ya, saya hamba Allah lah, senang cakap. Ya, silakan. Jadi saya nak tahu ini tentang mandi wajib yang dikatakan minta maaf, dikata sebelum itu kita boleh diambil wuduk ke atau tak boleh. Setengah orang kata tak boleh, setengah orang kata boleh. Satu soalannya. Lagi satu yang keduanya, nak minta pandangan Ustaz. Ini mungkin luar daripada tajuk. Jadi saya nak tanya tentang apa ni dikatakan hukum akam mengenai seorang yang minta tebus talak seorang isteri. Jadi bagaimana kalau dia membayar tebus tu dengan $10, kemudian hakam tu menjatuhkan di depan hakim, adakah ini sah ataupun batal atau macam mana? Terima kasih. Soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tu, Ustaz? Balik pada masalah yang pertama tentang mandi wajib. Ya. Ada orang kata boleh ambil wudu, ada orang kata tidak. Maka kita tengok syarak kata macam mana. Maka dalam hukum fiqh, bagi orang yang sedang berhadas besar, disunatkan dia mengambil wudu yang sempurna sebelum dia mandi. Jadi belum kita nak mandi, kita berhadas, kita sunat ambil wuduk. Dan boleh baca bismillah, niat sebagai satu doa, bismillahirrahmanirrahim, dan kita pun ambil wuduk yang sempurna, kemudian kita mandi. Jadi kalaulah
tidak berlaku apa-apa yang membatalkan wuduk semasa mandi, maka sudah yakin kita dah ada wuduk. Itu suatu yang disunatkan. Jadi kalau ada orang kata tak disunatkan, maka tak apa. Bagi kita ini pendapat yang ada dalam kitab fiqh mengatakan sunat kita mandi. Sunat kita wuduk sebelum mandi, minta maaf. Kemudian balik kepada masalah tebus talak ni. Tebus talak ni ialah satu permintaan isteri. Dia minta daripada suami supaya suami ceraikan dia, supaya suami lepaskan dia. Mungkin dia dah tak boleh nak duduk lagi dengan suami. Kadang-kadang maklumlah, ada suami kaki, orang kata tarik judi lah, kaki dadah lah, tak kerja lah. Jadi isteri nak kena menanggung berbagai-bagai masalah. Dan ada hal yang mana nafkah tak pernah diberi. Jadi isteri minta hak dia supaya dilepaskan. Minta suami kata aku tak akan lepaskan kau. Jadi melainkan dengan cara engkau bayar. Segala apa yang kau minta, dia minta supaya dibayar. Maka ini dipanggil hukum khulu'. Maka ini hendaklah dibuat di depan hakim, di mahkamah. Maka dia boleh tuntut hak dia untuk dapat diberi sekian jumlah dalam bentuk apa kita kata tebus talak. Awak bagi saya, tak kira kalau tadi sebut $10, mungkin dia boleh minta $10,000. Awak bagi saya $10,000, saya cerai awak sekarang juga dengan khulu'. Tapi syarat awak kena bayar. Maka kalau isteri nampak itulah jalan, kalau tidak tak boleh, maka dia boleh bayar dan suami akan melafazkan cerai. Maka jatuhlah talak satu dan tidak boleh rujuk. Mana tak boleh rujuk lagi dah. Suami tak boleh kata kita rujuk baliklah, tak boleh sehingga tamat iddah. Kalau nak angkat nikah baru, boleh kahwin lain. Itu dia punya masalah dia. Ya, itu dia. Dan kembali kepada persoalan solat sunat witir ni juga daripada Hazikah Tahira ni, kata mana lebih afdal sebenarnya Ustaz, melakukan witir selepas Isya ataupun selepas Qiyamul Lail sebenarnya? Kalau kita kira apa yang paling afdal masanya, maka akhir malam itu lebih baik. Selepas Qiyamul Lail, selepas kita buat ibadat tahajud malam, penutupnya kita tutup dengan witir. Itu yang paling baik sekali. Alhamdulillah. Dan waktu ini kita nak raikan lagi rakan pendengar kita di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Okey, saya hamba Allah. Okey, saya nak tanya pada Ustaz. Ya. Okey, mengenai saya ni baru habis ambil PMR tahun ni kan. Jadi dalam beberapa hari ni kan, bulan ni, saya asyik mimpi keputusan saya tu dalam mimpi pasal keputusan periksaan. Jadi saya nak tanya Ustaz lah, macam mana tu, macam mana nak buat kan? Hati dah seram je bila nak atas sekolah nanti ambil keputusan. Oh dah, tentang perasaan ya, tenang ke tidak ya? Okey, terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Baiklah, kita ambil satu lagi soalan ya Ustaz daripada pendengar kita yang lain. Assalamualaikum, siapa di sana? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya yang tadi bertanya, saya ada satu masalah yang tadi ada keliru sikit. Maksudnya yang tadi tentang tolok tu. Ya. Jadi si suami itu ditebus dengan $10 tanpa kerelaan suami, tapi hakam yang jatuhkan. Bukan suami yang menjatuhkan, tapi hakam yang menjatuhkan di depan hakim. Jadi tanpa ada persetujuan dengan $10 tu. Jadi saya nak tahu sama ada sah ke tidak dia orang punya ini. Pasal saya pun tak terima 1 sen pun. Saya kembalikan $10, saya cakap saya tak setuju kan. Terima kasih atas soalan. Dia macam mana? Ya, terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Pencerahan daripada Ustaz sendiri. Tapi masalah khuluk tadi itu bukan hak hakim untuk menentukan berapa. Hakim menjadi orang tengah saja untuk menyelesaikan. Suami berhak menuntut berapa dia nak. Kalau saya nak $10,000, maka isteri kena bagilah. Saya nak $5,000, saya nak kadar, janganlah sampai membebankan isteri kita. Mana aku nak cari sampai $100,000. Jadi sampai bila dia nak ni. Jadi kalau penyelesaian dia tak selesai juga, barulah hakim akan gunakan kuasa untuk kebaikan apa yang patut sebagai seorang suami dan isteri. Jadi hakim tak ada kuasa untuk menetapkan awak kena bayar khuluk sekian $10. Itu bukan kuasa hakim. Kerana di sini dalam masalah suami isteri, hak kuasa penuh ialah suami.
bukan siapa-siapa pun. Siapa pun tak boleh nak menceraikan isteri seseorang. Saya putuskan isteri awak dipisahkan. Siapa kamu? Tak ada siapa pun boleh. Allah bagi suatu yang menghalal kepada laki-laki, dia yang berhak. Kalau dia tak menceraikan, bapa mentua ke apa bapa pun tak boleh nak memisahkan mereka. Jadi kalau kata saya tetapkan $10, tak boleh. Itu bukan agama hak kita. Atas persetujuan suami, barulah benda tu akan berlaku. Itu dia. Dan waktu ini kita nak naikkan juga daripada FB kita pencerahan daripada Ustaz juga daripada Razmin Shah. Kata boleh ke waktu nak tahu tentang waktu afdal solat sunat duha, bagaimana waktunya? Solat sunat duha ialah selepas daripada terbit matahari. Kita ambil dalam 10-15 minit terbit matahari sehingga sebelumnya zawal, iaitu sebelum hampir kepada zuhur. Maka dalam waktu ni panjanglah. Daripada kalau kita kata mungkin pukul 7.30, 7.45 sampai sebelum zuhur pukul 1. Maka itu waktu dia. Mana-mana waktu. Dia tidak ada dikatakan pukul 9 tu afdal. Tak. Pukul 10 tu afdal. Tak. Tengok kelapangan kita. 9 kita sedang bekerja di pejabat. Maka kerja yang wajib kita utamakan kerja. Jangan pula orang sibuk dengan kerja, kita dah sembahyang sunat. Itu tak kena. Jadi kebetulan pukul 9 itulah ruang kita rehat sekejap. Kita nak isi dengan solat sunat. Tak ada masalah. Kita tak kata 9 tu afdal, 10 tu afdal, 11 tu afdal, 12 tu afdal. Tak. Dia waktu dia panjang. Mana-mana masa. Ikut kepada kesesuaian seseorang. Kerana kita ni masa kerja tak sama. Orang yang bawa bas tak sama dengan orang yang kerja kerani. Orang yang kerja kerani tak sama dengan orang bawa teksi dan sebagainya. Jadi ikut kesesuaian masa yang tidak membuatkan kerja kita terbantut. Jangan duk asyik sembahyang, kerja apa pun tak buat. Akhirnya gaji kita pun tak sempurna dan anak keluarga kita pun tak dapat bahagian yang sempurna. Maka itu kita tak nak. Yang fardu memang kita tak bertolak ansur. Tapi yang sunat ni kita tengok hal-hal kita. Ya, nak dapatkan keberkatan tu Ustaz ya. Ya, saya. Dan daripada Nur Khalbi Kasim di FB kita juga nak tanya tentang solat witir ni Ustaz ya. Kalau beliau tunaikan solat isyak, kemudian solat badiah di awal waktu, tapi kemudian baru solat sunat witir di kemudiannya, mana lewat sedikit sebelum tidur, bagaimana? Jadi jangan macam kita kata tadi, kalau dah putus kita buat ba'diyah, kita dah balik rumah, siap semua nak tidur bantal, kita bangun buat 1 rakaat. Maka itu macam tunggal, terasing sangat. Seeloknya kalau kita nak buat satu tu, buatlah apa yang kita kata sebagai sunat taubat 2 rakaat dulu. Sunat witir 1 boleh, atau muqaddimah witir 2, kemudian sunat witir 1 boleh. Itu lebih baik. Jangan kita nampak satu-satu saja, macam kita ni terlampau malas. Jadi nak buat ada, tapi malas pun ada. Itu yang masalah. Dan daripada Puan Umi di SMS nak minta Ustaz, betul ke tidak cara beliau ni ya? Kata selepas solat maghrib beliau solat sunat taubat dan solat hajat selepas maghrib ni Ustaz. Selepas tu beliau tidur, kemudian bangun pukul 4.30 pagi, baru solat isyak, tahajud dan akhir ditutup dengan witir. Bagaimana? Kemudian terus disambut dengan solat subuh. Bagaimana tu Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita buat lepas maghrib taubat ke hajat ke, dia taubat dan hajat ni dia adalah solat yang bersebab. Dia bukan solat yang berwaktu. Sebab itu kalau tertinggal kita tak perlu nak qada. Jadi isyak ni satu solat yang mana jangan terlampau lewat. Jangan buat pukul, boleh juga kalau kita buat pukul 4, pukul 5, tapi seeloknya 1/3 akhir malam buat pukul 11, pukul 12. Lepas tu kita tidur. Kerana yang penting selepas isyak tu tidur. Bukan kita buat last, tidur dulu. Tidur tinggal dekat subuh buat. Itu dah menyalahi dia punya waktu dia. Kita ni kena ikut waktu baru betul. Ya, berdisiplin tu Ustaz. Baru disiplin dia. Dan soalan terakhir daripada Doni Rizal Salpidin di FB kita Ustaz, tentang solat zuhur. Kata pada rakaat kedua anak menangis, terus batalkan solat saya, apa hukumnya Ustaz? Anak menangis ni sebenarnya dia tak semesti sakit. Dia menangis ni kerana dia tengok tak ada orang, dia menangis. Dia nak susu. Bukanlah sampai kepada tahap kalau kita teruskan solat mati anak kita tadi.
Tak. Jadi menangis bayi ni biasa. Ibu-ibu akan tahu menangis kerana nak makan, nak minum, berak, itu ini. Jadi kita tak perlu terus nak batalkan solat. Sebab itu kalau kita nak solat, baik bagi ibu-ibu ni, dia buat persiapan dulu. Kalau boleh bagi anak tu dah tidur, kalau boleh yang makan tu bagi makan dulu, supaya kita solat ni nak ketenangan. Sebab itu dikatakan orang yang nak buang air besar, pergi buang air besar dulu. Nak buang angin pun, buang angin dulu. Supaya bila solat tu tak ada apa gangguan. Macam tu kita ada anak kecil, bagi selesai dia dulu, kita buat solat dengan ketenangan kita. Barulah solat menjadi khusyuk. Jadi bila ini anak menangis, kita dah kelang kabut. Ya, hukum dia macam mana? Membatalkan solat, kalau yang wajib, hukum dia haram. Kalau yang sunat, hukum dia makruh. Walaupun niat kita nak ulang solat semula. Jadi seeloknya jangan batal, kerana Allah lebih besar daripada anak kita. Bagaimana kalau dalam keadaan kecemasan, Ustaz? Kalau keadaan kecemasan, itu dah wajib kita batalkan. Macam contohnya, kita sedang solat, tiba nampak anak kita merangkak turun ke jalan, nampak ada ular masuk ke rumah, nampak anak kita main pisau yang tajam, ataupun dia bermain dengan alat-alat yang ada elektronik. Jadi kita ini membahayakan nyawa dia, maka di sini batalkanlah solat. Maka selamatkanlah anak kita. Itu lebih besar lagi. Kondisinya perlu diambil kira juga. Dan mungkin sebagai penutup pertemuan kita minggu ini berkenaan dengan solat sunat witir ni, sedikit kata-kata daripada Ustaz sendiri, silakan Ustaz. Saya mengajak para pendengar, ayuh kita terus mengatur langkah untuk membina ibadat-ibadat kita dan kita tingkatkan. Antaranya ibadat witir, buatkan sebagai satu ibadat yang menjadi kelaziman kita setiap malam. InsyaAllah kita akan melihat dalam sisa-sisa hidup kita, kita akan dapat keberkatannya, insyaAllah.